Rasulullah menyambut hari raya berapa hari? Oh ni, berapa hari ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton setia Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan gaya Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menerus menyokong, memilih rancangan ini untuk dijadikan santapan minda, santapan emosi, santapan rohani yang mana rancangan ini menyediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk faham, kita sama-sama berusaha untuk nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlandaskan hadis-hadis sahih. Tuan-tuan, terima kasih. Teruskan share, teruskan sebarkan, bagi like, tekan butang like, tekan butang love. Bagi komen, tuliskan pembelajaran yang tuan-tuan puan-puan semua dapat hasil perkongsian para panel kita yang sebelum-sebelum ini dan juga untuk malam ini. Kan? Kita akan bawakan kepada tuan-tuan puan-puan satu episod yang menyeronokkan. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Dia tak bolehlah habiskan lagu tu. 2 baris dah cukup tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya Coach Jamil Wahab menjadi moderator untuk episod kali ini dengan tajuknya Sunnah Hari Raya. Sebab itulah yang saya nyanyikan sedikit 2 baris lagu itu tadi. Dan yang akan bercerita membedah hadis tentulah panel jemputan kita, guru kita bersama Al-Fadil Dr. Amiruddin Muhammad Sobali, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sekali lagi ke pentas kita ni Bedah Hadis. Alhamdulillah. Kita ni dah sikit lagi dah nak raya. Sikit lagi nak raya. Terawih juga. Mungkin adalah juga mak ayah ataupun ahli keluarga yang dah mula apa. Ini kita bukan sebut tentang sunnah raya ni. Sunnah-sunnah yang selalu nak buat sebelum. Sudah orang kampung kita lah kan. Buat kuih, pasang lansir, bersih-bersihkan rumah kan. Itu apa yang biasa dibuat. Tapi kita nak tengok juga apakah sunnah-sunnah yang memang Nabi Muhammad SAW bawakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan share, kongsikan dengan ramai orang. Kita punya ahli keluarga, kita punya sanak saudara, kita punya jiran, masyarakat kita. Supaya tahu, selain daripada nak buat kuih, nak cantikkan lansir, nak cantikkan rumah, apa sunnah-sunnah yang ada pada hari raya ni. Sunnah-sunnah raya. Jadi kita nak mulakan Doktor ya. Saya akan bacakan hadisnya dulu, lepas tu kita akan tengok apakah hadisnya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima faqala ma hadzani al-yawman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Maksudnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduknya memiliki 2 hari raya yang mereka bergembira padanya. Baginda bertanya, 2 hari apa ini? Mereka menjawab, 2 hari yang kami biasa bergembira padanya ketika zaman jahiliah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, Aidil Adha dan Aidil Fitri. Hadis riwayat Abu Daud, sahih, nombor 1134. Sepintas lalu Doktor, diceritakan sampai Nabi Muhammad SAW sampai kat Madinah, Nabi tengok penduduk Madinah bergembira. Lepas tu Nabi tanya, ada 2 hari ni hari apa? Dia orang pun jawab, ni hari raya. Hari gembira lah Doktor kan. Tapi zaman mereka jahiliah dulu. Lepas tu Nabi kata, Allah dah gantikan dengan 2 hari. Satu Adha, satu Aidil Fitri.
Kenapa adha dulu baru fitri? Ini pun menjadi satu persoalan juga doktor kan. Silakan doktor, apakah mesej daripada hadis ini yang boleh kita nak mula faham dan lepas tu kita boleh amalkan doktor? Silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga coach, hadis tadi dalam riwayat Abu Dawud. Tapi dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala telah menukar 2 hari kamu ni dengan 2 hari yang lain, iaitu Yaumal Fitri wa Yauman Nahri. Iaitu hari raya puasa dan hari raya korban. Riwayat Abu Daud dia terbalik. Riwayat Nasa'i dia mulakan dengan hadis riwayat dia dimulakan dengan hari raya Fitri, Aidil Fitri, baru Aidil Al-Adha ataupun An-Nahr, sembelihan. Jadi hadis ini kita boleh lihat dan kita boleh faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Islam dia tidak menafikan dan tidak membatalkan perayaan ataupun hari-hari manusia bergembira. Islam datang dan Islam meraihkan apa yang baik. Kegembiraan diteruskan. Tetapi datang Islam letakkan hari apa yang perlu mereka bergembira. Baik. Jadi kalau sebelum Islam datang di zaman jahiliyah, mereka bergembira dengan 2 hari. Tapi Islam datang, Islam meraihkan, kekalkan 2. Tetapi Allah Azza wa Jal mensyariatkan hari raya untuk yang lebih baik daripada yang selama ini mereka raikan, ialah Allah Ta'ala tukar dengan Yaumul Fitr. Al-Fitr maksudnya makan, sarapan. Maka antara sunnah yang akan kita kongsikan sebentar lagi ialah sunnahnya sebelum kita keluar rumah untuk menunaikan solat hari raya Aidil Fitri, maka disunnahkan makan fitr. Baik. Manakala raya yang kedua, hari kegembiraan yang kedua ialah kegembiraan pada Yaumun Nahr, pada hari sembelihan. Jadi ini 2 hari ya. 2 hari yang telah kalau ikut pada hadis ni doktor, Allah yang menggantikan hari itu. Qad abdallahu lakum. Allah Ta'ala telah menggantikan. Sayangnya Allah Ta'ala ini kepada hamba-Nya. Doktor ya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala memberi hadiah kepada hamba-Nya, tuan-tuan dan puan-puan, dengan ada 2 hari yang kita ni disuruh nak bergembira. Tuan-tuan dan puan-puan ya, disuruh nak bergembira, dan dalam pada kita nak bergembira itu ada sunnah-sunnahnya yang kita telah dibekalkan. Dengan sunnah-sunnah ini, yang mana kita nak tengok apakah sunnah-sunnah ini. Selepas ini nanti, kita tak cerita waktu sekarang ni, kita nak bagi suspense sikit tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak berhenti rehat dulu, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kembali selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan ayah dan bonda terus setia bersama dengan bedah hadis edisi Ramadan. Ramadan gaya Rasulullah. Cepat-cepat kongsikan, sebarkan agar ramai boleh dapat manfaat malam ini, episod malam ini. Seronok sangat sebab malam ini kita nak bercerita tentang sunnah hari raya. Okey. Sila bersedia di hadapan skrin masing-masing. Kita nak mulakan sekarang. Doktor, saya nak bawakan perkongsian untuk ni, sunnah-sunnah ni saya nak bawakan dalam bentuk timeline. Timeline supaya sahabat-sahabat penonton semua boleh nampak perjalanannya dan lebih mudah untuk kita nak praktis. Sekarang ini saya dah sampai kepada kejap lagi ni nak azan maghrib ni. Azan maghrib, azan berbuka puasa yang terakhir. Which is masuk je maghrib tu, maghrib tu 1 Syawal. Okey. Okey, azan maghrib buka puasa lah. Selepas itu, apa yang paling terdekat sunnah untuk berhari raya tu, Doktor? Silakan. Okay, baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari Ramadan yang last. Kan? Menunggu dengan penuh kesabaran. Azan kan? Azan Allahu Akbar, azan. Azan kita pun membuka solat maghrib berjemaah. Kemudian di situlah bermulanya sunnah untuk kita menyambut hari raya dengan bertakbir. Okey. Bertakbir. Okey, lafaz takbir yang macam biasa ataupun sama ada yang tuan-tuan lafaz takbir ni dia tidaklah mesti spesifik. Kalau macam kat Nusantara ni dia ada tambahan-tambahan. Ya. Wahazamal ahzab wahdah dan macam lagi, itu juga bentuk-bentuk yang agama beri keluasan. Dan di sana dalam Quran Allah Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, agar kamu menyempurnakan 30 hari atau 29 hari Ramadan. Dan bila telah pun disempurnakan, Allah Ta'ala suruh kita walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu selepas completekan 30 hari atau 29 hari sepanjang Ramadan, kita pun diperintahkan untuk membesarkan Allah Azza wa Jal ala ma hadakum, kerana Allah Ta'ala telah memberi kita petunjuk, hidayah, gandaan pahala sepanjang Ramadan yang telah pun kita lalui. Sebab tu kena bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita telah pun melalui 1 bulan fasa yang mana di sana penuh kenikmatan. Pintu-pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat, begitu mudah untuk kita beramal. Sepanjang Ramadan tu pahala digandakan, malam Al-Qadar dan berbagai-bagai lagi. Kemudian sebaik saja masuk 1 Syawal, Allah Subhanahu wa taala suruh kita memuji dan membesarkannya atas nikmat yang baru saja kita lalui. Bulan Ramadan itu sebagai 1 bulan nikmat juga. Sebab itu pada ayat Quran yang surah Al-Baqarah ayat 186 tu, hujung ayat itu cerita tentang bersyukur, ya Doktor, ya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. Syukur sebab telah melalui nikmat sepanjang Ramadan, membesar dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas yang telah kita lalui sepanjang Ramadan, dan kita bersyukur. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan di bulan Ramadan, segala amal soleh tu, segala ketaatan, Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan mudah-mudahan dia konsisten 11 bulan selepas tu dengan penuh pancaroba. Okey, itu hakikat yang kita nak bawa tu kan, Doktor, ya. Baik. Untuk jadikan sebagai satu nota, nak tulis, senang. Sunnah ni, sunnah. Lepas maghrib, masuk waktu maghrib, buka puasa, solat maghrib, sunnahnya takbir. Dan bila sebut takbir ini, Doktor, takbir dengan rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala bagi. Betul, ya? Betul. Itu sunnah nombor 1, tuan-puan, tuliskan, catatkan, kongsikan, tuan-puan, ya. Bertakbir. Okey, kita dah dapat dah 1. Seterusnya, apa dia, Doktor? Okey, takbir tadi saya tambah sikit. Takbir ni dia berlangsung sehinggalah imam pergi ke depan untuk solat raya. Jadi dianjurkan untuk kita bertakbir daripada sebaik saja azan maghrib
masuk 1 Syawal Masuk Syawal. hinggalah sampailah esok pagi. Kalau yang sunnahnya kita solat dekat tanah yang lapang ataupun kalau ada kekangan di masjid, sehinggalah bila imam ready untuk tunaikan solat dan kita pun berhenti bertakbir. Okey. Dan demikianlah takbir itu dilaungkan dengan penuh kesyukuran, dengan suara yang kuat, dengan penuh kegembiraan. Sebab telah pun melalui sebulan Ramadan dengan ketaatan dan penuh pengharapan ia diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Cantik. Sebab tu kalau orang tu, kalau sepanjang Ramadan tu dia rasa biasa. Okey. Ramadan ke tak Ramadan ke sama aja. Alamak. Mulut tak jaga, telinga tak jaga, mata tak jaga. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita dan semoga Allah Ta'ala terima puasa kita dengan sebaiknya. Jadi dia tak akan rasa seronok berbanding dengan generasi dulu. Allah. Generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka akan bila bertakbir dengan penuh perasaan, mensyukuri dan penuh kegembiraan. Kalau macam takbir orang Melayu ni dia nada ada sedih. Mengalir air mata. Allah. Kalau takbir orang Arab dia keras sedikit dan juga dengan penuh penegasan dan juga dia express dia punya keseronokan tu. Tak kisahlah kan, tak menjadi kesalahan pun kan. Kadang sebahagian orang Arab yang di Malaysia ni dia suka dengan irama sedih takbir ni. Ala kulli hal, takbir daripada bermulanya azan sehinggalah apabila imam nak memulakan solat hari raya Aidil Fitri. Itu last. Imam start solat dia sampai betul habis dah. Tidak ada lagi. Tak ada dah takbir untuk raya tu. Okey. Ada orang dia kata kenapa? Dia kata ada orang lupa Tuhan sebab tak takbir dah lepas Zuhur. Sebab dia membandingkan dengan hari raya haji. Ya. Hari raya haji 4 hari kan. Pada 10 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Kan? Ni jadi mungkin dia tak faham lah kan. Jadi dia kena bertanya dan dia kena mengaji lagi. Kenapa kalau hari raya Aidil Fitri begitu pendek? Tapi yang Aidil Adha 4 hari. Panjang. Okey. Itu perbahasan lain lah. Itu perbahasan lain. Okey. Yang penting kita dah tahu sunnahnya, masuk maghrib Syawal tu, 1 Syawal tu sampailah ke nak start imam nak solat sunat Aidil Fitri tu, sunnahnya adalah takbir. Kalau tak kat masjid, kalau tak secara beramai-ramai pun, seorang-seorang pun boleh. Ya, betul je tu. InsyaAllah. Okey. Insya sama kita terus je untuk nak takbir. Jangan solat sunat tarawih pula. Tak ada dah. Jangan solat apa. Kita okey dah balik daripada masjid semua, kemaslah apa rumah, kita pun tidur. Okey. Ada tidur raya tak? Tak ada. Okey. Bangun tidur 1 Syawal tu. Okey. Sunnahnya seterusnya Tuan. Okey. Sebaik saja kita bangun subuh kan. Jangan lupa untuk solat subuh berjemaah di masjid. Jadi seperti mana sebulan Ramadan kita boleh mujahadah untuk bangun dan tak miss sembahyang subuh berjemaah di masjid atau di surau, demikian juga halnya pada 1 Syawal. Okey. Kemudian dimulai dengan mandi. Mandi sunnah hari raya dan ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu seperti yang direkodkan oleh muridnya Nafi'. Nafi' kata Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Abdullah bin Umar kerana kesungguhan beliau berpegang kepada sunnah, beliau mandi pada pagi hari raya sebelum pergi keluar dekat tanah lapang untuk solat hari raya. Tujuan untuk mandi tu ialah untuk membersihkan diri, berwangi-wangian. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti mana dianjurkan, digalakkan, disukai untuk seseorang tu mandi sebelum hari Jumaat. Nak pergi solat Jumaat. Demikianlah disukai apabila dia lakukan perkara yang sama, mandi, bersihkan diri, berwangi-wangian, lalu pergi menunaikan solat. Tujuannya adalah supaya dia berasa bersemangat, dia berasa bersih dan juga dia berasa selesa. Demikian juga orang-orang yang berada di kiri dan kanannya. Sebab itulah agama amat tidak menyukai orang yang mulutnya berbau kan. Kalau Nabi SAW sebut
janganlah orang yang makan daripada pokok ini, iaitu pokok bawang putih, yaqrabanna masjidana hadha. Jangan sekali-kali orang ni mendekati masjid kami sebab mulut berbau. Sebab mulut bau badan dia membuatkan orang di kiri kanan tidak selesa. Setuju. Hatta malaikat pun dia tata'adza kama yata'adza banu Adam. Malaikat pun rasa terseksa Oh, macam mana manusia terseksa. Allah. Jadi kena wangi. Bila Faham, kita nak berkumpul ramai di masjid, solat Jumaat ataupun solat raya, dituntut agar kita bersih dan wangi. Baik. Bila sebut tentang mandi tu tadi, doktor, bila doktor bandingkan dengan mandi sebelum solat Jumaat tu, saya faham sebagai bukan mandi yang waktu pagi-pagi yang subuh tu. Sebelum subuh tu, ni mandi sebelum nak pergi solat sunat hari raya ni. Betul doktor yang tu. Dia bukannya mandi pagi kalau Jumaat kan. Mandi pagi kan tengah hari dah kerja, berpeluh dan sebagainya pergi. Okey. Mandi tu mestilah sejurus sebelum pergi keluar. Okey. Agar wangi, bersih. Kita selesa nak solat satu. Yang kedua, wangi itu dia menyenangkan orang yang ada berdekatan dengan kita. Jadi boleh ke saya bawa faham macam ni, doktor ya? Tuan-tuan dan puan-puan, saya bangun pagi pergi mandi macam biasa, pergi solat subuh masjid semua, saya balik rumah. Ni nak pergi untuk nak solat sunat hari raya ni, saya mandi itu, maknanya saya buat mandi itulah yang disebut sebagai sunnah tu. Betul macam tu, doktor? Yang penting sekali ke dua kali kita mandi, yang penting ialah masa kita solat hari raya itu kita bersih. Okey. Maka sebahagian fuqaha mereka juga membenarkan ataupun memasukkan kategori mandi raya tu pada sebelum fajar. Oh, okey. Jadi yang boleh difahami dari sini ialah asalkan badan orang tu tidak berpeluh melekit, masih dalam keadaan wangi dan dia pergi menunaikan solat, itu juga termasuk dalam kefahaman ini. Okey, cantik. Kita dah clear. Tuan-tuan dan puan-puan, satu sunnah, masuk je raya, apa nak kena buat? Bertakbir. Tu bertakbir. Dua, mandi, membersihkan diri, kita nak berwangi-wangian, kita bergembira di hari raya ni. Okey, doktor. Sunnah seterusnya sebelum kita pergi tunaikan solat dekat tanah yang lapang. Sekejap kita akan jelaskan. Baik. Kita dianjurkan untuk makan, untuk sarapan dulu. Okey. Jamahlah apa-apa pun. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar pergi tunaikan solat raya Aidil Fitri, baginda akan makan beberapa ketul kurma. Dan jumlah tu jumlah yang ganjil. Okey. 1 ke 3 ke 5 ke apa-apalah. Yang penting sarapan dulu. Kenapa? Sebab untuk menunjukkan kita telah memutuskan antara kita dan puasa. Baik. Kalau selama ni kita puasa sebulan kan, jaga supaya tak makan pagi. Hari tu 1 Syawal kita kena makan. Menunjukkan bahawa telah pun berakhir puasa. Dan hari ni ialah hari untuk manusia makan. Allah Ta'ala syariatkan untuk kita bergembira. Dan makan tu sendiri dia menggembirakan. Sangat gembira. Kita break the fast tu kan. Kita pecahkan puasa tu tadi. Oh, cantik. 3 dah saya dah kumpulkan. Okey, baik. Takbir, mandi raya, makan raya. Saya sebut makan raya lah, doktor ya. Makan raya. 3. Seterusnya lepas sarapan kita pun pergi solat. Okay, solat Nabi SAW. Solat raya, sama ada raya Aidil Adha, Aidil Fitr, dia dilakukan di musalla. Musalla bukan surau. Musalla bermaksud tanah lapang. Tanah lapang. Saya ingat di Malaysia susah kita nak nampak. Tapi di negara jiran, di Indonesia begitu banyak. Mereka solat di dataran yang luas, di padang, agar ramai boleh turun solat. Satu. Yang kedua, Nabi SAW seperti dalam riwayat Imam Bukhari, hadis dari Ummu Atiyah, Nabi SAW
turut menganjurkan untuk wanita, untuk anak-anak kecil, perempuan, gadis-gadis muda ataupun gadis-gadis yang sudah dewasa untuk turun solat. Hatta orang-orang yang wanita-wanita yang uzur untuk turun solat mendengar khutbah. Kalau yang uzur tak boleh solat sekalipun, mereka dianjurkan untuk pergi juga untuk mendengar khutbah. Okey. Tentunya khutbah itu ialah khutbah raya ni adalah sepatutnya khutbah yang menggentarkan jiwa, Okey. yang menarik perhatian, yang mesejnya amat jelas ataupun amat besar, amat penting. Hingga yang tak boleh solat pun diperintahkan untuk hadir. Faham. Apatah lagi yang boleh solat. Ya. Maka solat hari raya dia bukanlah suatu yang simple, yang ringan. Kerana di sana ada mesej utama yang hendak disampaikan oleh khatib. Baik. Waktu tu Nabi SAW. Ya. Jadi waktu sekarang ni khatib lah yang bertugas. Jadi segala saranan khatib, apa yang nak disampaikan perlu didengari dan diambil perhatian. Baik. Bila doktor bawakan khutbah itu, solat sunat hari raya tu di tempat lapang yang supaya ramai boleh datang, yang termasuklah yang uzur pun boleh datang, antara lain nak bagi boleh dengar khutbah. Dia bila saya bandingkan sedikit doktor dengan khutbah Jumaat, hari Jumaat, orang lelaki je. Tapi bila sebut tentang khutbah raya, semua orang nak kena dengar apakah saranan ataupun pesanan yang nak disampaikan pada waktu itu. Betul. Tentu dia sangat-sangat penting. Ya. Ada banyak lagi yang kita nak tengok apa sunah-sunah tu doktor, tapi kita nak berhenti rehat dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan bedah hadis edisi Ramadan. Ramadan gaya Rasulullah. Kita cerita tentang sunnah hari raya. Kembali selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih terus bersama-sama dengan bedah hadis edisi Ramadan, Ramadan gaya Rasulullah. Doktor, saya nak ambil sikit yang tadi tu, kita ambil poin-poin dia. 1, takbir. 2, mandi hari raya. 3, makan. 4, semayang sunat hari raya tu sekali dengan khutbah tu. Okey. Saya ni masih lagi kat tempat musola ni lagi ni. Teruskan sunnah yang seterusnya, doktor. Okey, seterusnya ialah berjalan pulang dari masjid melalui jalan yang berbeza kita datang. Okey. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir kata Nabi SAW apabila kana fi yaumin Eid khalafat tariq. Hadis dari Imam Bukhari, maksudnya ialah Nabi SAW akan ikut jalan yang lain apabila baginda pulang dan pergi menunaikan solat pun dalam keadaan berjalan kaki. Walau bagaimanapun, para ulama menjelaskan lagi, sekiranya masjid tu jauh. Kan? Kadang mungkin 500 meter pun kita sedar jauh, maka tak ada masalah untuk kita berkenderaan. Tetapi yang dianjurkan ialah pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Kenapa? Lalu di sini dikupas oleh para ilmuwan, iaitu supaya kita boleh bertemu seramai mungkin orang Islam. Dan mengucapkan tahniah, alhamdulillah, bergembira kan. Tanya apa khabar, at least tanya apa khabar pun kita dah rasa seronok bila orang tegur. Bagi salam pun dah boleh pahala. Masya-Allah. Jadi bila kita jumpa orang, tanya khabar, tanya bagaimana Ramadan dia, bagaimana Syawal dia, mengucapkan tahniah,
mengucapkan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadahmu seramai mungkin. Pergi, jumpa orang lain. Ya. Balik, jumpa orang lain. Ya, ya, Okey. masya-Allah. Maksudnya sunnahnya di sini ialah pergi tu jalan A, balik tu jalan B. Macam Ya. itulah nak senang faham. Hmm. Yang logik lah tuan-tuan dan perempuan ni yang logik. Kalau mungkin ada jugalah tuan-tuan dan perempuan dia punya nak pergi daripada rumah nak pergi ke masjid tu, itulah jalannya. Kalau pergi jalan lain entah mana-mana nak pergi, tapi usahakan nak sampai ke kawasan perumahan tu, kalau tadi saya belok ke kanan, keluar rumah belok ke kanan, usahakan bila balik tu saya datang daripada kiri pula. Macam itulah. Boleh diusahakan insya-Allah. Itu sunnah pergi Baik. dan balik jalan yang berbeza. Seterusnya, doktor? Seterusnya ialah bila kita saling bertemu dengan sesama muslimin, sesama saudara Islam, kita dianjurkan atau sesuatu yang baik ialah untuk kita mengucapkan tahniah. Oh. Ucapan tahniah ni sesama sahabat, idzal taqau, apabila mereka saling bertemu, mereka akan kata taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal soleh yang saya dan anda lakukan. Bila ni? Tu sepanjang bulan puasa. Okey. Dengan qiyam, dengan puasa, dengan sedekah, dengan Quran, dengan tadarus, dengan macam-macam lagi. Okey. Jadi pada 1 Syawal kita doakan. Okey. Semoga Allah Ta'ala terima amalan saya dan juga amalan anda. Baik, baik. Sekali lagi doktor, nak bagi sahabat-sahabat penonton kita boleh salin tu, taqabbalallahu minna wa minka. Ya, sekali lagi. Taqabbalallahu minna wa minka. Tuliskan. Walau bagaimanapun, Okey. dia bukanlah satu ucapan yang mesti. Okey. Mesti buat dengan ayat ni. Kita juga boleh guna, boleh pelbagaikan. Contohnya hatta kita guna dalam bahasa Melayu kan. Kita jumpa jiran kita, bang apa khabar kan. Semoga Allah Ta'ala terima amal kita. Semoga Allah Ta'ala terima, semoga Allah Ta'ala istiqamahkan kita. Masya-Allah. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata kalau in hanna'ani ahadun fa ajabtuhu. Kalau orang menyapa aku, kan, kalau orang mengucapkan tahniah kepadaku taqabbalallahu minkum tadi, aku akan jawab. Kalau dia tak jawab, kalau dia tak ucapkan apa-apa, aku juga diam. Oh. Jadi dia bukanlah satu yang ditegaskan, tapi dia satu yang amat disukai. Sebab itu ialah amalan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, baik, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini antara ucapan hari raya yang kita nak praktiskan. Kita boleh sebut selamat hari raya, maaf zahir batin. Okey, tak ada masalah. Kita tambahkan dengan mendoakan, doktor ya. Kita nak mendoakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Antara doa yang tadi disebutkan taqabbalallahu minna wa minka. Okey, cantik. Ada apa lagi sunnah, doktor? Selain itu, macam biasa kan, bergembira. Selesai. Ya. Dan itu sajalah puasa ataupun itulah raya. Raya Syawal ni dia bukan sebulan. Ada orang kata rayakan sebulan. Rayakan sebulan. Syawal sebulan. Macam mana Ramadan sebulan, dia kata Syawal pun sebulan. Tak kan? Raya tu simple je. Raya dia punya celebration, sambutan tu start semalam punya azan maghrib. Baik. Sampailah kita solat hari raya tadi. Baik. Dan mendengar khutbah. Okay. Balik selesai. Jadi dengan waktu yang saya sebut sebagai waktu singkat ni doktor ya. Start daripada maghrib sampailah kita balik daripada masjid. Solat-solat raya tu kita nak usahakan sungguh-sungguh penuhkan timeline raya kita ni dengan sunnah-sunnah dan tak banyak sangat pun. Ya, betul. Saya boleh ulang balik doktor ya. Sila. 1, takbir. 2, mandi hari raya. 3, makan hari raya, makan pagi tu. 4, pergi solat sunat hari raya sekali dengan khutbah. 5, pergi dan balik tu usahakan supaya jalan yang lain berbeza. Lepas tu 6, doakan. Doa macam-macam pun boleh. Antara yang dikongsikan taqabbalallahu minna wa minka. Tu nak kena lancar lah. Daripada sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena lancarkan. Cantik doktor, sunnah-sunnahnya. Kita nak tengok kepada soalan-soalan peserta kita. Sila. Kita ada soalan-soalan peserta kita yang bertanya ni. Kita nak kena raikan supaya mereka tidak tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti. InsyaAllah. Soalan yang pertama. Rasulullah menyambut hari raya berapa hari? Ni, berapa hari Betul jawab tu. Berapa hari Nabi sambut raya? Okay, seperti yang dah dijelaskan tadi, waktunya singkat daripada azan maghrib berbuka puasa yang last tadi. Azan maghrib 1 Syawal hinggalah kita solat hari raya. Okey. Selesai. Selesai. Itu sajalah tempoh raya.
Lagi. untuk Idul Fitr. Baik. Selebihnya tu tuan-tuan nak pergi ziarah ke kan dan nak buat makan-makan ke, itu tidaklah menjadi halangan. Ya. Boleh je nak mengeratkan silaturahim tu, itu Ya. pahala yang lain pula lah. Tu lain lah. Okey, cantik. Soalan yang seterusnya. Oh, ini laju ni. Soalan ni laju-laju. Apakah dalil sahih atau hasan tentang duit raya? Ini tak boleh lepas, doktor. Bila sebut raya mesti mau ada duit raya. Ada dalil ke tentang nak bagi duit raya ni, doktor? Silakan. Okey, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Duit raya. Duit raya bentuk sedekah yang umum. Kalau pemberian duit raya khusus untuk bulan Syawal, 1 Syawal dan bila-bila lah kan ada orang datang beraya, kita pun bagi, maka tidak ada petunjuk dari Quran ataupun hadis. Walau bagaimanapun, kalau kita nak bagi, silakan. Okey. Cuma saranan saya, duit raya itu kita tukar sikit tajuknya, duit puasa. Sebab Nabi SAW selalu ataupun kerap bersedekah di luar Ramadan. Tapi dalam bulan Ramadan, seperti angin yang bertiup, iaitu lebih banyak bersedekah. Okey. Apatah lagi dalam bulan Ramadan tu, pahala digandakan 10 hinggalah 700. Jadi, bukan tak ada pahala kalau kita sedekah raya dan bagi duit raya. Tapi kita kena melabur dekat waktu pelaburan yang mana dia punya pulangan tu tinggi, iaitu di bulan Ramadan. Jadi cadangan saya, daripada duit raya tukarkan kepada duit puasa. Pahala pasti banyak, insya-Allah. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masa sikit lagi ni untuk nak berpuasa ni. Ramadan masih ada lagi ni dengan malam ini kan. Jadi rebut peluang tu. Instead of bersungguh-sungguh simpan nak bagi duit raya, kita bagi siap-siap ni duit puasa, duit Ramadan lah namanya. Kita bagi dekat anak-anak yang tadarus. Ya. Anak-anak yang berjemaah, setidak-tidaknya yang berbuka puasa kat Masjid Surau. At least lepas tu mesti sembahyang maghrib berjemaah. Betul. Di situ kita hulur. Cantik. Tuan-tuan dan puan-puan. Tu idea dia. Masa Syawal tu bagi itu bagi bajet lain. Itu bajet yang lain. Bagi bajet tu dekat dalam bulan Ramadan. Soalan seterusnya, doktor. Soalannya, adakah bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan menziarahi kubur di pagi raya? Ini pun dah menjadi satu, saya sebut sebagai adat lah, doktor ya. So, adat itu adakah petunjuk daripada sunnah Nabi? Silakan. Sekiranya ziarah kubur itu kita nak khususkan pada pagi 1 Syawal, maka tidak ada sunnah Nabi SAW menggalakkan begitu. 1 Syawal mesti ziarah. Okey. Walau bagaimanapun, sekiranya kita sebagai anak nak pergi ziarah kubur ibu ayah, yang kita free pagi raya je. Selama ni mungkin anak duduk jauh. Bila ada peluang balik ke kampung, dia nak manfaatkan hujung-hujung Ramadan tu dengan amal soleh. Tak nak terlepas ni. Ya. Dan dia bercadang untuk ziarah. Ziarah pula kalau 2 Syawal saudara mara nak datang rumah. 3 Syawal nak balik dah. Jadi waktu yang dia ada pagi Syawal. Jadi pagi Syawal lah dia pergi ziarah, tidak menjadi halangan. Tapi apakah dia sunnah untuk kita katakan mesti pagi 1 Syawal ziarah kubur? Dia tidaklah sunnah. Dia bukan satu ibadah khusus lah. Dia bukan dikhususkan untuk 1 Syawal pagi. Tak. Hanya berbetulan saya pada waktu itulah saya lapang untuk saya nak pergi ziarah kubur, maka saya pergilah. Pada tu. Sekiranya pada 1 Syawal tu saya tak ada kelapangan, 2 Syawal je saya ada kelapangan, saya pergilah 2 Syawal tu. Macam tu. Baik, doktor. Soalan yang seterusnya. Seandainya keluarga tidak mahu bermaafan sebab tu hari raya, bagaimana ya? Ini tak apa, kita jawab, kita raikan macam mana pula ni tak nak bermaafan. Silakan, doktor. Bantu sikit. Pertama sekali ialah bermaaf-maafan apabila masuk Syawal bukanlah petunjuk Islam. Mesti bermaaf-maafan pada 1 Syawal. Ni tidak ada. Kita memaafkan orang ni setiap masa. Kita meminta maaf pun setiap masa. Tapi kalaulah satu family kita tak nak, mungkin situasi pertama, ayah tu dia mungkin marah ke anak. Anak nak minta maaf, ayah tak nak maafkan.
Jadi si anak telah pun menjalankan tanggungjawab dia sebagai orang yang bersalah dan memohon kemaafan. Okey, okey. Ayah tak nak maafkan, itu anak telah pun tunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang anak dan orang yang bersalah. Tapi kalau keluarga tu contohnya dia faham, satu family faham bahawa tidak ada anjuran pun untuk bermaaf-maafan pada 1 Syawal. Jadi kalau anak ni hulur tangan, ayah nak minta maaf, ayah tanya minta maaf apa? Hari ni kan raya kan? Hari raya tidak ada anjuran bermaaf-maafan. Jadi anak pun tak apalah, dia pun back off lah kan, dia pun berundur lah. Jadi tidak ada halangan lah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang bertanya ni, siapa nama dia? Irfan ni, Irfan. Okey, jangan terasa terlalu apa sangat dalam hati, tak apa, insya-Allah. Kalau tak dapat pada hari raya, minta maaf pada hari raya, hari lain. Sebab antara lain kita memang nak kena sentiasa bermaaf-maafan pada setiap masa pun. Sebab pada setiap masa pun, especially anak lah, kita banyak ada buat salah dan silap dengan mak ayah kita. Nak kena sentiasa nak minta maaf. Baik, soalan yang seterusnya. Adakah sunnah bertahlil selepas solat hari raya? Okey. Silakan doktor. Sekiranya tahlil yang dimaksudkan ialah berhimpun beramai-ramai kan, membaca potongan-potongan surah, kemudian berzikir la ilaha illallah, kemudian diakhiri dengan doa, dia bukanlah sunnah Nabi SAW. Dia bukan sunnah Nabi SAW. Tapi untuk orang tu, tahlil maksudnya ialah zikir la ilaha illallah. Dia nak berzikir la ilaha illallah, dia tidak ada limit waktu. Pada bila-bila masa dia nak. Tapi untuk berhimpun dan seumpamanya, yes, kita tahu tujuannya tu ialah untuk sedekahkan doa, nak sedekahkan pahala kepada si mati. Maka di sana ada anjuran sunnah-sunnah Nabi SAW yang lain. Bagaimana untuk kita membantu mereka yang telah pun meninggal dunia, untuk kita sedekahkan pahala kepada mereka. Seperti doa. Doa ni doa secara umum. Kemudian sedekahkan mushaf Quran, sedekahkan minuman ataupun makanan atas nama si mati. Alirkan air. Alirkan air ni hari ni kita mungkin boleh kita faham bayar bil air untuk rumah orang miskin, untuk masjid. Ataupun kita beli satu penapis air, letak dekat masjid, letak dekat rumah anak yatim. Apa-apa saja kegunaan untuk berwudu, untuk bersuci, untuk minum. Jadi pintu-pintu kebaikan itu amat luas untuk kita alirkan, sedekahkan pahala kepada si mati, untuk kita berbakti kepada si mati. Bukan mesti berkumpul pada 1 Syawal lalu adakan tahlil. Masya-Allah. Jazakallah khair doktor. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dapat dah. Yang penting kalau kita nak ikut pada tajuk kita ni, iaitu sunnah-sunnah hari raya, saya nak rangkumkan dalam sunnah-sunnah hari raya ni ada apa? Berapa perkara? Saya nak ulang balik. Tolong pastikan tuan-tuan dan puan-puan, tolong tulis ya. Tolong tulis. Pertama, takbir hari raya. Yang kedua, mandi hari raya. Yang ketiga, makan pagi raya tu. Yang keempat, solat sunat hari raya sekali dengan dengar khutbah hari raya. Yang kelima, pergi dan balik, kita rancang untuk pergi dan balik jalan yang lain. Yang keenam, mengucapkan ucapan hari raya, iaitu mendoakan. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan Ramadan kita dan juga amalan Ramadan saudara mara kita. Doktor, kita dah berada di hujung rancangan. Cerita pasal raya ni dia lama. Cerita pasal raya ni dia lama. Namun begitu, di hujung ini doktor, buah simpul daripada doktor, nasihat untuk saya dan juga semua para penonton pada hadis kita. Fadhil. Nasihat ni untuk saya jugalah kan, terutamanya, dan juga saya kongsikan dengan coach dan juga penonton di rumah. Di sebalik kegembiraan 1 Syawal yang kita sambut, maka biarlah ibadah yang kita telah lakukan sebulan sebelum itu, di bulan Ramadan, kita istiqamah. Jangan subuh 1 Syawal masjid lengang. Zuhur masjid lengang. Quran pun entah ke mana. Allah. Dan kita selain daripada 6 sunnah yang telah disebutkan tadi, kita tambah lagi dengan sunnah yang amat dianjurkan di bulan Syawal, iaitu berpuasa di bulan 6 hari di bulan Syawal. Cantik. Yang mana fadilatnya ia ibarat berpuasa selama setahun. Kemudian kita konsisten istiqamah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan untuk kita konsisten dan istiqamah dengan amal saleh yang telah kita lakukan sebulan yang lalu.
dengan keadaan yang penuh dengan dugaan, syaitan pun dah dilepaskan. Jadi kita akan menghadapi dugaan yang amat kuat 11 bulan di hadapan. Jadi hanya petunjuk Allah Azza wa Jal, hidayah dan juga rahmatnya jualah yang kita harapkan agar kita sentiasa istiqamah di jalan baginda sallam dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Doktor. Wa Terima iyyakum. kasih sangat-sangat berkongsi sunnah-sunnah hari raya dan ditambah juga dengan sunnah yang nak dibuat dalam bulan Syawal. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Namun kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, sekadar nak bergurau tuan-tuan dan puan-puan, walaupun malam ni cerita tentang sunnah hari raya, esok puasa lagi. Esok puasa lagi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Terima kasih kerana menyokong dengan sokongan yang amat padu, yang amat menggembirakan, terus berkongsi dengan ramai sanak saudara manfaat program daripada rancangan Bedah Hadis ini. Tentunya kita nak usahakan apa juga yang kita buat walaupun kecil, contohnya share program ini, tetap dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, bersama-sama dalam Bedah Hadis edisi Ramadan gaya Rasulullah. Saya Coach Jamil Wahab. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina